Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk pembelajaran PDPR untuk subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 3. Berbeza untuk hari ini kita akan menggunakan platform YouTube dan awak boleh menonton video ini berulang kali jika ada perkara yang tidak difahami. Baiklah, untuk minggu ini kita teruskan lagi dan kita sambung pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Kita lihat dahulu untuk pendidikan jasmani. Baiklah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang apa yang dinamakan hambur kaki. Okey. Hambur kaki adalah perbuatan kaki, anda boleh lihat pada gambar ini. Kita panggilkan dia melonjakkan kaki ataupun menghambur kaki. Untuk perlakuan ini, hamburan kaki adalah daripada aras tinggi kepada rendah. Kalau awak dapat perhatikan kat sini, murid ini di tempat asalnya berada di atas platform ataupun tilam ataupun pentas. Kemudian, dia melakukan hamburan kaki untuk melonjakkan badan untuk mendarat di bawah lantai. Jadi daripada tempat tinggi kepada tempat yang rendah. Kita boleh lihat, semasa melakukan hambur dari aras tinggi ke aras rendah, kurang daya digunakan. Okey. Daripada paras yang tinggi kepada paras yang rendah, tenaga ataupun daya yang digunakan adalah sedikit ataupun rendah. Okey, kalau kita lihat dekat sini daripada langkah pertama, murid ini membengkokkan kakinya, kemudian menghambur kaki dengan melonjakkan badan ke atas. Boleh tengok nombor 2. Okey, dia melonjakkan kaki dan badannya. Pada nombor 3, dia berada di udara sebelum jatuh ataupun landing di kawasan yang keempat. Harus diingatkan apabila kamu melonjakkan badan ataupun melompat dari arah tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi dan sebagainya, pastikan fleksikan lutut ketika mendarat untuk serap daya. Okey, apabila kamu mendarat, lutut hendaklah difleksikan ataupun dibengkokkan supaya daya yang diterima oleh kaki ini dapat diserap. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan awak mengalami kecederaan kepada lutut. Bila awak mendarat dengan kaki yang tegak macam ini, contoh macam ni, awak mendarat dengan kaki yang tegak, daya yang tinggi dikenakan ke atas lutut boleh menyebabkan lutut awak sakit ataupun kaki awak akan rasa sakit. Jadi, kita kurangkan daya dengan cara kita fleksikan lutut ketika mendarat supaya daya itu tadi dapat diserap. Itu yang awak perlu ingat. Bila melompat, tak kisahlah bila-bila masa awak melompat, waktu buat aktiviti hambur kaki ni ke, ataupun awak bermain bola ke dan sebagainya, apa-apa sukan, bila mendarat ataupun terjun ataupun turun daripada tempat tinggi ke rendah, pastikan lutut ini hendaklah difleksikan ataupun dibengkokkan supaya daya tu dapat diserap dan mengurangkan daya kepada lutut, kaki dan sebagainya. Okey, itu dinamakan hambur kaki. Okey. Untuk contoh ini, dia melakukan hambur kaki dari aras tinggi ke aras rendah. Perlu ingat, bila aras tinggi ke aras rendah, kurang daya digunakan. Kita tengok yang kedua. Baiklah, yang kedua, hambur kaki juga. Hambur kaki dari aras rendah ke aras tinggi, terbalik. Okey. Semasa menghambur dari aras rendah ke aras tinggi, daya yang lebih banyak dan sesuai dengan jisim badan digunakan. Okey, berbeza dengan melompat dari aras tinggi ke aras rendah yang tadi. Bila awak melompat ataupun hambur kaki dari aras rendah ke aras tinggi, perlukan daya yang lebih banyak untuk melompat. Okey, kerana apa? Kerana daya yang diperlukan ni
perlulah disesuaikan dengan jisim badan yang digunakan. Maknanya, kalau jisim badan seseorang tu lebih tinggi ataupun lebih besar, maka daya yang digunakan pun lebih banyak berbanding orang yang berbadan kecil, ringan dan sebagainya. Baik. Stepnya masih sama, caranya masih sama, langkah-langkahnya. Contoh, kalau kita baca kat sini, saya perlu fleksikan lutut sebelum menghambur dengan kaki. Untuk memulakan hambur kaki pun sama, kita fleksikan lutut. Untuk melompat ataupun hamburkan kaki, tujuan kita fleksikan lutut adalah kita nak dapatkan daya yang lebih tinggi ataupun daya tujah yang lebih tinggi supaya kita boleh melepasi halangan ataupun melepasi daripada aras rendah kepada aras yang lebih tinggi. Kalau awak gunakan daya yang rendah ataupun tak cukup, tak boleh naik ke aras yang tinggi ni. Okey, jadi yang pertama berdiri tegak. Yang kedua, fleksikan lutut untuk mendapatkan daya tujah. Yang ketiga, lompatan ataupun hambur kaki, dilonjakkan badan, kaki dan sebagainya, seluruh anggota badan. Dan yang keempat, mendarat. Bila mendarat pun sama, pastikan mendarat dengan fleksikan lutut ini untuk menyerap daya yang dikenakan ke atas kaki, supaya lutut awak tak sakit lah. Okay, itu yang perlu ingat. Untuk melompat, menghambur kaki, fleksikan lutut. Untuk mendarat pun fleksikan lutut. Untuk yang pertama, yang kedua, tujuan sebelum kita melompat atau menghamburkan kaki, kita fleksikan lutut untuk mendapatkan daya yang lebih. Dan bila mendarat, kita fleksikan lutut untuk menyerap daya. Boleh ingat Boleh faham konsep dia. Okey, itu adalah dua contoh hambur kaki. Hambur kaki dari aras yang sebelum ni, hambur kaki dari aras tinggi ke rendah. Yang kedua, hambur kaki dari aras rendah ke tinggi. Itu ada perbezaan dia. Antara keduanya tadi, perlu awak ingat, bila hambur kaki dari aras rendah ke aras tinggi, lebih banyak daya digunakan. Okey, baik. Sekarang kita perhatikan ataupun kita tonton video cara hambur kaki dengan lakuan yang betul. Okey, tadi kita tengok gambar, sekarang awak perhatikan video. Bagaimana murid-murid melakukan aktiviti hambur kaki dengan betul. Okey, sila perhatikan. Okey, ini tadi gambar rajahnya. Okey, perhatikan lutut. Dibentokkan lutut, mendarat, fleksikan lutut. Ya. Okey, awak perhatikan. Murid ini kurang fleksikan lutut. Jadi daya yang dikenakan agak tinggi ke atas lututnya. Okey, ini seperti yang Ustaz bagi tahu tadi, hambur kaki dari aras rendah ke aras tinggi. Perlu ingat, fleksikan lutut. Okey, ini murid perempuan pula. Okey, baik. Jadi awak dah lihat tadi perbezaan untuk hambur kaki dengan dua keadaan yang berbeza, dari aras tinggi ke rendah dan aras rendah ke tinggi. Dan perlu diingatkan, ketika awak melakukan aktiviti ini, pastikan permukaan untuk awak mendarat itu hendaklah lembut. Bila permukaan itu keras, daya yang dikenakan ke atas kaki awak pun makin bertambah. Sebab itu kita kena fleksikan lutut. Okey, boleh jelas? Kalau tak jelas, boleh tanya di ruangan komen. Okey, nanti Ustaz akan jawab satu persatu persoalan awak. Baiklah, sekarang kita masuk pula pada subjek pendidikan kesihatan. Sama juga, kita sambung pembelajaran yang sebelum ini tentang anggota seksual.
Okey, kalau perhatikan gambar yang sebelah kiri ini yang kita belajar sebelum ini. Ustaz dah ajar tentang pengenalan kepada anggota seksual yang kita tahu, punggung, dubur, kita ulang kaji sikit, bibir, payudara, faraj dan zakar. Okey, ada 5 semuanya. Punggung, lelaki perempuan pun ada, dubur, lelaki perempuan ada, bibir sama, payudara sama. Perbezaan yang awak akan ingat adalah anggota seksual yang berbeza ialah perempuan, faraj, lelaki, zakar. Kemudian, kita juga dah belajar, anggota seksual kita ini perlulah dilindungi. Ada 4 perkara yang kita kena elakkan. Pertama, elakkan anggota seksual kita dari disentuh orang lain. Dekat sini tulis menyentuh, maksudnya orang lain tak boleh sentuh lah. Okey. Yang kedua, melihat. Yang ketiga, merakam atau memfoto, ambil gambar. Tak boleh juga. Jangan benarkan sesiapa ambil gambar. Apatah lagi, yang memaksa menyentuh. Dia memaksa untuk menyentuh. Ada beza kedua ni. Yang ini, awak benarkan untuk disentuh. Ataupun awak tak sengaja. Ataupun orang tu menyentuh dengan tanpa dipaksa. Tetapi yang ini, orang itu menyentuh dengan secara memaksa. Okey. Contoh untuk jenayah culik, dia akan pegang tangan budak, dia akan tangkap. Okey. Dan jenayah-jenayah yang lain lah. Baik. Untuk hari ini ataupun minggu ini, kita akan masuk topik yang berikutnya, iaitu selamatkan maruah. Okey, maruah ni apa dia? Maruah ni adalah harga diri manusia. Kita ni semua ada maruah. Kita ni ada harga diri. Okey, jadi kita perlu jaga anggota seksual kita. Okey, jaga diri kita, jaga maruah kita. Kerana apa kita perlu jaga maruah? Kita tengok dan sama-sama. Baik, kita baca sama-sama. Ibu dan bapa Amira sentiasa berpesan supaya Amira menjaga kehormatan anggota seksualnya. Baik. Mak ayah sentiasa ingatkan kepada anak. Sama ada anak tu ingat ataupun tidak. Setiap kali mak ayah akan pesan supaya jaga kehormatan anggota seksual. Biasanya mak ayah akan pesan jaga diri. Itu maksudnya lah. Jaga anggota seksual. Baik. Kita lihat macam mana cara Amira menjaga kehormatan anggota seksual. Pertama, Amira ni perempuan contohnya. Memakai pakaian yang sopan. Okey, lebih-lebih lagi perempuan lah. Sebab perempuan lebih banyak terdedah kepada perkara-perkara yang membahayakan diri dia. Okey, baik. Amira memakai pakaian yang sopan. Apa tujuan dia? Tujuan dia memakai pakaian sopan supaya mengurangkan tarikan diri dia kepada orang lain. Kalau memakai pakaian seksi, orang lain akan lebih tertarik. Beza. Sebab itu kita memakai pakaian yang sopan. Dalam Islam, kita pun dituntut untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Bila aurat kita ditutup, Allah akan pelihara kita, keselamatan diri kita. Dan insya-Allah tak ada orang akan mengapa-apakan kita. Itu tujuan dia. Dan yang kedua, bila kita memakai pakaian menutup aurat, sopan, jadi orang tak akan tertarik untuk berbuat perkara-perkara yang kita tak inginkan. Okey, bila kita menjaga pakaian kita. Lelaki pun sama, memakai pakaian yang sopan. Okey. Awak pun dah belajar apakah ciri-ciri pakaian sopan. Pakaian sopan itu bukan saja yang menutup urat, tetapi yang menutup aurat. Ada beza. Aurat lelaki, okey, aurat perempuan keseluruhannya kecuali muka dengan tapak tangan. Lelaki antara lutut ke pusat. Jangan cakap pusat dan lutut. Nanti seletik pusat, seletik lutut, keluar rumah pula. Tak boleh macam tu. Okey, ingat Baik, pertama memakai pakaian yang sopan. Yang kedua, menutup pintu bilik ketika menyalin pakaian. Itu pun penting. Bila di rumah ataupun di mana-mana sajalah.
Kadang-kadang awak balik kampung, bila berkumpul ramai-ramai, ada saudara, ada orang datang, pastikan bila nak memakai pakaian ataupun menyalin pakaian, pastikan bilik awak sentiasa ditutup pintunya. Supaya mengelakkan yang ni tadi, melihat orang terlihat awak dalam keadaan yang tak sesuai, ataupun orang merakam foto, awak tak sedar orang merakam foto, ataupun lebih bahaya lagi bila pintu tak tutup, orang masuk dan sentuh awak secara paksa. Itu lebih bahaya. Okey, kalau di sekolah pun sama. Waktu katakan PJ, tukar baju ataupun apa-apa aktiviti awak bersukan, pastikan pintu yang awak masuk, pintu bilik yang awak masuk itu hendaklah sentiasa dipastikan tutup. Kalau tukar baju berdua ataupun dengan kawan-kawan, pastikan ada yang jaga pintu, ada yang salin baju. Lepas tu awak tukar pula. Itu lebih selamat. Okey, baik. Yang ketiga, kita lihat macam mana cara Amira menjaga kehormatan seksual. Okey, ini bukan saja untuk perempuan, lelaki pun sama. Zaman sekarang ni pun bahaya, lelaki pun sama. Yang ketiga, mengelak melalui tempat sunyi seorang diri. Okey, caranya awak kalau nak pergi mana-mana, pastikan ada teman, ada kawan. Lebih-lebih lagi perempuan lah. Dan pastikan tempat yang awak nak lalu tu awak kenal pasti dulu. Apa yang bahaya dekat situ, ada orang tak dekat situ, ataupun benda-benda yang bahaya lah awak fikirkan kat situ. Kalau boleh jangan lalu situ, cuba cari jalan lain. Tapi kalau itu saja jalan yang ada, awak perlu ajak teman, ajak orang dewasa lebih baik lagi. Tapi yang sebaiknya elakkan, jangan lalu tempat tu. Kalau awak tahu tempat tu sunyi, jangan lalu. Lebih-lebih lagi kalau waktu malam, lagilah bahaya. Okey, baik. Jadi kita tahu ada 3 cara, atau kita lihat 3 cara Amira menjaga kehormatan. Ini semua 3 perkara ni tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri, maruah ni tadi. Daripada orang sentuh, daripada orang lihat, daripada orang rakam. Okey, baik. Kena ingat 3 perkara ni. Okey. Seterusnya, kita tengok apakah kesan jika Amira tidak menjaga kehormatan anggota seksualnya. Okey, apa yang akan terjadi pada dia? Okey. Pertama, mendapat malu dan emosi terganggu. Dia akan merasa malulah kalau orang nampak auratnya, orang nampak ataupun ada orang rakam foto, orang viralkan, semua orang lihat. Jadi kita akan rasa malulah. Itu dinamakan maruah diri. Okey. Mendapat malu dan yang penting emosi terganggu. Bila kita tak jaga kehormatan diri, emosi kita akan terganggu. Bila kita rasa malu, kita akan berasa sedih, kita akan rasa tak selesa dan sebagainya. Yang kedua, tidak disukai rakan. Tak ada kawan, tak ada orang pun nak kawan dengan kita. Bila kita tak jaga kehormatan anggota seksual, kita tak ada kawan-kawan. Semua orang pun tak nak kawan dengan kita. Itu pentingnya jaga maruah diri. Dan yang ketiga, maruah keluarga tercela. Maksudnya apa? Maksudnya ibu ayah kita akan merasa malu. Satu keluarga kita, satu family kita akan merasa malu. Itu lebih sedih. Okay, kita dah lah rasa malu, mak ayah kita pun rasa malu. Mereka pun terkena tempiasnya. Sebab itu penting sangat, perlu ingat, kita sentiasa kena jaga maruah diri. Okey, sampai situ saja Ustaz rasa. Jika ada persoalan boleh tanya di ruangan komen, nanti Ustaz akan jawab satu persatu. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.